Satu hari Imam Malik rahimallahu ta'ala telah ditanya oleh Khalifah Harun ar-Rashid, Khalifah Harun ar-Rashid tanya, apa dalil Tuhan wujud? Dia tanya Imam Malik, mazhab Maliki, Tok Guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dengan Imam Malik, Tok Guru dia Imam Malik. Khalifah Harun ar-Rashid tanya Imam Malik, apa dalil Tuhan wujud? Imam Malik jawab, tidakkah Tuan Khalifah melihat makhluk yang nama dia manusia? Tidakkah Tuan melihat setiap manusia dikurnia Allah sekeping lidah yang sama? Sekeping lidah yang sama setiap manusia, kata Imam Malik. Allah beri dia sekeping lidah yang sama, dan tidakkah Tuan pernah berfikir, kata Imam Malik, daripada lidah yang sekeping ini keluarnya berbagai jenis bahasa? Tidakkah itu tanda wujudnya Allah? Terdiam Imam Malik. Lidah ya, Melayu, Cina, India, lidah beza ke? Tak, sekeping tu aja. Kita pergi singgah kedai tom yam mana makan, dengan Hindu singgah kedai tom yam makan, sama. Tak ada kata we are Indian, kami ni Hindu, kita orang ada spare bawah lidah juga bahasa Hindu. Ini Melayu, tom yam kedai Melayu punya bukan? Ya, kita orang India, maka kasih buka beg mau keluar lidah. Tak, minta ke darah serupa tu, rokok tu. Masa manih sebuah situ. Tapi mari tengah makan, yang Melayu sembang Melayu, yang memang nguare belah lagi, warau hutan haji tuh sembang. Lidah sekeping, kata Imam Malik, sekeping lidah, tapi bahasanya berbeza. Tidakkah itu tanda Allah wujud? Melayu pula macam-macam, Jawanya, Minangkabaunya, Bugisnya, Kedahnya. Kedah pula bagi pula hak belah hujung-hujung, hak Nami tu hak Mampui. Yang tu aku tak faham pi ceramah macam tu. Dia cakap siam terus. Belah Nami kena baling lagi ya, ke dalam idram ma'al gunah dia. Tapi orang Kedah tak faham kita. Penin, patani, cara patani, macam-macam lidah sekeping. Hak Cina, Hokkien, Cantonese, Mandarin, apa semua. Hak Hindu ada lah ungkau lakuk dia apa semua, kita tak tahu. Allahu Akbar. Satu hari Imam Hanafi berceramah di hadapan orang ramai. Imam Hanafi kata, tahu tak, kata Imam Hanafi, ada sebuah kapal berlayar di tengah lautan. Berlayar kapal tu dengan lajunya rempuh ombak, pergi kanan, pergi kiri, balik pelabuhan, kata Imam Hanafi, keluar balik, tapi tak ada pemandu. Imam Hanafi kata kapal tu tak ada pemandu, dia sendiri. Orang ramai menyahut, gila apa? Orang ramai nak dengar tu, gila apa? Imam Hanafi jawab, siapakah lagi yang paling gila bila mengatakan alam ini berjalan dengan sendirinya? Dia paku terus hak tu,
puak-puak tu masuk Islam syahadah habis. Hampa kata kapal tu gila, hampa lagi gila. Duk kata matahari bulan berjalan sendiri, hampa lagi gila. Mengucap masuk Islam semua. Tu cara dakwah Imam Hanafi. Subhanallah. Nak cerita Allah, kamu tak sah sembang lah betul ke Nabi Muhammad. Dah betul. Kamu fikir pertama, di bawah telapak kakimu arda, bumi yang kita pijak hari-hari, tuan-tuan. Tuan pernah nampakkah bumi ni bulat? Tuan cakap. Tuan nampak bumi ni datar 4 segi, wah bumi ni bulat. Kita tak nampak bumi ni macam bulat, ada lengkung. So kalau kita nampak, tak panik bawa kereta, tu lengkung duk main. Duk bawa 120, tengok lengkung bumi depan, break terus. Tengok JPJ bawah, check plate number. Rupa dia ada bawah, leceh betul. Kita pun terkejut dengan lengkung tu sekali. Tak ada, elok duk nampak bumi macam 4 segi, walhal dia sphere, bulat. Ya Allah, entah nak tahu bumi bulat, pergi tepi laut, tengok kapal belayar pergi hilang sampai ujung kaki langit tu hilang. Tu tanda bumi bulat. Tapi kita bawa kereta, kita berjalan naik motor, duk rasa 4 segi tu pi mana elok. Tak ada dia gaduh apa daripada Kangak sampai JB duk 4 segi tu, walhal dia bulat. Dia berputar di atas paksi dia, melengkapkan satu pusingan 23.9 jam, atau kita panggil 24 jam sehari semalam, menghasilkan siang dan malam. Dia juga berputar mengelilingi matahari. Bumi kita ni dia putar matahari setahun, 1 Januari sehingga 31 Disember dia melengkapkan satu pusingan, berpusing mengelilingi matahari. Dan kelajuan bumi ketika dia putar matahari, kelajuan dia 30.6 kilometer sesaat. Tuan rasa sesaat bumi cuih dia pi 30.6 kilometer. Allahu Akbar. Jauh mana? Sungai Petani Gurun atas ni Pendak, 30.6 kilometer satu saat punya laju. Dia pusing setahun. Subhanallah. Duk bawah tapak kaki kita siang malam. Ayan tu kena fikir, daripada kamu buang masa duk fikir betul ke Nabi ni, betul ke Islam ni. Islam betul dah, tak betul hampa. Ni Kelantan nak laksana hudud tahun depan, doa elok-elok tuan-tuan. Timbalan Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Amar bin Nik Abdullah Nik Amar menyebut pada hari Ahad bahawa kita akan berusaha untuk melaksanakan hukum hudud di Kelantan, dan kita bercadang untuk menggunakan suatu kaedah bagaimana nak potong tangan dan sebagainya, menggunakan kaedah lama, kaedah kuno zaman revolusi Perancis. Tuan tengok dalam TV tu pesalah-pesalah cerita-cerita lama, kan dia letak kepala dekat macam kayu tu, hak besi pisau tu jatuh pada atas, sap putih tu. Member tu sempat lagi lah sokok sambil tunggu benda tu jatuh. Waktu tu nak merokok lagi, entahlah, aku tak tahu. So jatuh putih. So kerajaan Kelantan bercadang nak guna kaedah tu. Potong tangan letak tangan itu, dia main cuih habis putih tu.
Kita doakan berjaya insya-Allah. Mudah-mudahan kita boleh kurangkan pekerja, kita boleh cut cost, dan ia pantas dan segera. So khabarnya Datuk Ni Amar akan pergi ke negara tu, baca buku ke, masuk library, tengok, tanya pemimpin macam mana. Walaupun ada komplain dah dalam internet, ini cara kuno makna. Sebab Allah bila dia suruh potong tangan, Allah tidak sebut cara mana, janji potong. Bila kata sebat, zaman Nabi sebat pakai rotan, zaman Sayyidina Umar sebat pesalah zina, sebat peminum arak pakai selipar. Janji sebat. Sayyidina Umar pakai selipar, Ibnu Abbas kata pakai selipar. Janji sebat dan orang ramai tengok, biar dia malu, tu hukum. Zaman Nabi rotan. Itu technically. Yang penting hudud itu berjalan, hukum itu berjalan. Kuno ke apa tu nombor 65. Yang penting letak tangan, dia sokok tangan kiri, tengok jatuh, hilang okok-okok. Adalah kaedah dia. Kita doakan berjaya sudah, supaya kita faham betul lah Islam. Tak usah duk fikirlah nak pening-pening betul ke hudud ni, betul dia daripada Allah dah. Kamu nak fikir apa? Alam naj'alil arda mihada, tidakkah kami telah jadikan bumi itu sebagai hamparan? Fikir tu lagi bagus. Dua, nak fikir apa? Wal jibala autada, dan gunung sebagai pancang, sebagai paku. Gunung Jerai, Gunung Kinabalu, Gunung Tahan, Gunung Everest, Gunung Kilimanjaro, gunung apa pun selagi atas bumi, kerja gunung ialah dia menstabilkan putaran bumi. Sebab itu kita tak rasa. Kalau nak ikut, kita tengah breakdown ni, tengah berpusing. Dia elok duk itu. Janoh mikrofon terbalik terlanggang, rokok jatuh habis. Berpusing. Duk relax tu. Sebab bumi dipasak oleh gunung. Kenapa gunung menstabilkan bumi? Belajar sains sikit ya. Macam mana gunung terjadi? Gunung terjadi kerana pertembungan dua plate di bawah bumi. Plate tektonik. Plate ni dia bergaduh. Tak puas hati projek apa tak dapat, dia bergaduh. Dah bergaduh, dia berbelit-belit. Hak yang menang ni naik ke atas. Yang menang ni naik ke atas, itulah gunung, itulah bukit. Maka bila dia naik ke atas, dia sedang menstabilkan bumi. Baik, itulah gunung menstabilkan putaran bumi. Hari-hari dia tengok Gunung Jerai yang diambil oleh pedagang Arab untuk mereka sampai ke negeri Kedah, sehingga dinamakan negeri ini Qadah. Qaf dal ha, daripada Gunung Jerai. Qadah tu maksud tadahan, mangkuk, tadahan. Orang Arab dia tengok daripada jauh, dia nampak macam tadahan, itulah Gunung Jerai. Maka dia sampai, dinamakan negeri itu Qadah. Orang Kedah pun tak tahu, aku orang Gombak tahu apa ni. Tuan-tuan, ni sejarah dia. Lalu dinamakan Qadah. Tu yang kalah dengan Pahang semifinal, kalah. Tuan-tuan, muslimin muslimat, gunung Allah suruh tengok. Wal jibala autad. Autad makna paku. Apa tujuan paku? Kita pasang kapet, kita tarik dia, kita paku, bagi dia stabil, bagi dia cantik elok. Bumi dia tidak bergoyang kerana paku
akunya ialah gunung ganang. Allah maha pengasih, maha penyayang. 2, 3